Pergilah mana-mana dunia ni, nama tempat peranginan, dia tak ada barang murah. Golongan kayangan lah ustaz ni, kaya. Masa timbang tu 5 kilo, kita pun tengok ikan besar ni. Tiba-tiba datang besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam. Program inilah pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info yang penting bermanfaat. Baik, saya bersama dengan Ustaz Izhar. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz lately ni asyik pakai baju batik je Ustaz. Beli di mana? Beli dekat Terengganu. Tak rugi ke Ustaz dengan duit minyak, duit apa sampai ke Terengganu? Alang-alang kita pergi bercuti kat sana kan. okey. Ada program kat sana. Lepas tu tengok orang jual, harga pun berpatutan. Okeylah, belilah. Orang beli barang ni dia nak cari yang murah. Dia tak nak cari yang mahal. Ya. Tapi terkena pula barang mahal. Itu sebabnya dalam bab jual beli, sebagai pengguna lah, kita sebagai pengguna, kita sebagai pembeli, kita kena jelas dan teliti terhadap barang yang kita nak beli. Itu sebabnya kita tidak boleh ambil lewa. Betul ke ambil lewa? Ambil lewa. Ambil lewa, ambil Tak ada sambil usul lewa, feksa lah. tak ada usul feksa. Okey, saya dah beli, tiba-tiba keluar bil mahal. Tak boleh. Macam contoh saya beli baju ni. Bila saya tanya, okey kak, berapa harga dia? Dia pun dah bagi tahu, ni harga dia, ini batik ni harga dia sekian. So saya tengok, oh boleh kurang lagi? Boleh lah, kita potong sikit lagi. Dapatlah harga last banyak sekian. So baru kita beli. Tapi kalau tengok, oh mahal, ini harga mahal, ni mahal. Nak beli? Tak payah beli. Dan penjual tak pernah paksa kita. Dan maksudnya dalam Islam itu urus niaga ni boleh tawar menawar. Tak Boleh, salah. tak salah. Tetapi jangan kita tawar menawar sampai menzalimi peniaga. Nampak tak? Macam abang jual ikan. Tak, abang jual ikan. Orang Syam tu sekarang orang terkenal kot abang jual ikan tanpa benda semua kan. Bila saya nak beli ikan dengan abang, harga modal abang pun dah RM50. Saya tak boleh nak minta kurang sampai RM31. Saya dah menzalimi abang pula. Nak pula itu hari pula saya tak ada customer, nak tak nak jual juga, takut ikan busuk jual juga. Jadi maknanya jangan saya menzalimi orang yang sedang mencari rezeki dan sebagainya. Habis bagaimana pula kalau peniaga tu dia beli barang tu murah, lepas tu dia jual dengan harga yang mahal. Ini pasal Langkawi lah, pasal ikan apa tu? Ikan siakap. Ikan siakap. Jadi kecoh tak habis-habis lagi, kita tak habis-habis. Jadi saya pun tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Jadi boleh ke dia jual ikan tu dengan harga yang mahal macam tu? Setiap ikan dia ada keistimewaan tersendiri. Baik. Tapi sekarang ni kita kena faham, bila orang tu jual dengan harga yang mahal, pertama di tempat peranginan. Pergilah mana-mana dunia ni, nama tempat peranginan dia tak ada barang murah. Minum kopi pun yang biasa kita minum RM3, pergi kat tempat peranginan mau RM13. Betul tak? Betul. Of course lah, dia akan harga lain daripada yang lain. Ikan tu pula telah dijelaskan harganya. Dalam menu dia dah bagi tahu RM16 100 gram, lebih kurang gitulah. Saya pun tak tengok menu, tapi memang bila saya pergi saya makan juga. Saya pernah makan kedai tu. Oh, pernah makan? Pernah, saya makan, memang dia tulis kat situ. Golongan kayangan lah ustaz ni, kaya. Boleh makan ikan sampai RM1,000 lebih. Tak ada, saya itu yang besar lah, bang. Saya pergi makan yang kecil, harga 2-3 4 orang. Kita orang makan 2-3 anak beranak 4 orang macam tu, baru RM400 lebih. Baru RM400 lebih, kayangan. Dah nama pergi bercuti, dah anak nak makan. Betul Kita juga. pula bila anak kata nak makan. Jangan berkira sangat. Saya pula adalah sikit duit, rezeki. Jadi kita kongsi. Bila tengok, oh memang masa beli tu, dia timbang, dia tolong kirakan. Okey, tolong kirakan. Okey, dia kira, okey RM16 contoh, kali dengan berapa kilo saya ambil ikan tu. Campur masak apa ni, ni harga dia. Saya tengok, okey. Nak kecil sikit lagi? Kita minta kecil lagi. Dia bagi lagi kecil, lagi murah. Jadi jangan kita ini sebagai pembeli menganggap bahawa tak apalah, ambil je lah. Itu yang salah kita. Sebab kita dah kata terima. Lepas tu bila dah siap semua kita pergi bayar. Bila dah bayar, berlakulah taradhi. Yang betul-betul ikut syarak, bayar dulu baru makan. Yang kita pergi kutip makanan kan? Kutip macam pergi kat kaunter. Dia tengok, kira. Okey, ni harga dia RM24. Kita pun, kenapa RM24? Seorang makan RM24. Dia pun bagi tahu, ikan ni, daging ni, ini harga dia lagi campur-campur RM24. Situ kalau nak petikat kat situ. Ini tak, dah selesai semua, dah tinggal tulang. Tengok terkejut. Itu tak betul lah tu. Dan sebenarnya sebagai hak seorang pengguna, perlu tak kita nak masukkan dekat dalam, nak kecohkan dekat dalam apa? Kalau dah dalam berlaku persetujuan, dah berlaku
persetujuan dan kita pula dah tahu memang proses berlaku dengan betul, tak perlulah kita heboh-hebohkan. Kecuali penipuan tu memang berlaku. Sebut harga tak disebut. Dia minta ikan 5 kilo. Masa timbang tu 5 kilo, kita pun tengok ikan besar ni. Tiba-tiba datang besar ni. Itu menipu lah. Itu memang sahih menipu, haram, dan kita kena sebarkan agar orang tak terkena. Maknanya kalau orang tu berjual beli, kalau orang tu minta yang sebegini, dia akan lebihkan sebegini, maknanya walaupun dia bagi barang yang besar lagi, lepas tu dia dah charge lebih padahal dia nak yang kecil sikit, maknanya haram Ustaz. Haram lah. Tak boleh sebab dia menipu. Saya beli cermin mata ni. Saya orderlah cermin mata ni dengan harga RM10. Boleh ke saya menjual dengan harga 100? Mengikut saya dengan pekerja saya nak bayar gaji itu apa semua, boleh tak saya jual 100? Adakah itu menzalimi? Abang punya spek tu, kalau abang nak letak jual RM100 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya sign pula 300 naik. Abang tanda tangan pula, Rosham no. Jadi baju harga RM100 jadi RM300. Tak salah. Sebab tanda tangan abang. Tak ada masalah. Orang boleh beli. Alah, beli baju Rosham no. Baik beli baju Dr. Izhar. Betul juga. Baju Dr. Izhar lebih Islami. Murah pula. Kualiti bagus. Jadi tak ada masalah sebab saya boleh buat pilihan. Barang yang tidak dibenarkan untuk kita letak lebih daripada uruf biasa adalah barang keperluan kita. Macam contoh minyak masak. Itu barang keperluan. Itu tak boleh nak di monopoli. Tak boleh nak main harga tu sebab dia pencatutan tu dia jaga tu. Minyak masak, beras, gula. Ini semua barang jangan main-main. Itu memang dipantau oleh pihak kerajaan. Dipantau oleh pihak kerajaan sebab ini barang keperluan di mana-mana pun. Barang kawalan dan keperluan rakyat. Tak boleh main-main ni. Contohnya Ustaz okey, saya dapat barang, katalah keadaan ketika tu makanan-makanan yang kita sebut tadi tu dikurang. Jadi maknanya saya dah sorok barang ni. Saya monopoli. Lepas tu bila keadaan dah teruk, saya jual barang ni dengan harga yang mahal. Boleh tak boleh? Haram lah. Sebab apa? Itu Ustaz ni semua haram. Dah nama-nama monopoli barang-barang yang telah dikawal oleh kerajaan tidak dibenarkan. Apa saja. Abang ada duit banyak. Maklumlah pelakon terkenal Malaysia. Duit banyak, tak tahu nak buat apa. Jadi dia beli semua gula-gula tu simpan dekat gudang. Tunggu gula tak cukup, dia bawa keluar dengan harga yang mahal. Abang kena. Itu strategi kepada penganiayaan. Ya, dan ia menzalimi kepada rakyat. Kadang-kadang ada orang memberkatakan bahawa kalau kita tak teliti apa yang kita nak buat, tidak mengikut hukum syarak, jadi akan berlaku berbagai penyelewengan. Dan penyelewengan ini yang mana kalau katakan orang itu berniaga melebihi apa yang dituntut dengan barang yang dijual, adakah rezeki yang dia dapat, dia makan rezeki itu bagi anak-anak makan, apa simbolik yang akan berlaku? Itu kita lihat kepada dari sudut keberkatan. Bila kita nak jual beli, dia kena ada penjual, kena ada pembeli, kena ada barang, kena ada harga dan kena ada ijab dan qabul. Nampak tak? Sekarang ni bila kita nak jual beli barang, nak jual apa-apa saja, kita menekan orang, menyusahkan orang, terpaksa orang kata apa? Meminjam, terpaksa orang ikat perut, itu kita dah menyusahkan orang. Jadi kalau kita nak menjual sesuatu, ada orang dia jual nasi lemak harga RM3 tapi dalam tak ada apa. Telur besar ni agak-agak lah. Orang lain pun jual juga. Rakyat menilai. Bila dia beli, sekali dia kena sekali dia takkan beli dah. Saya nak cakap sekarang ni, hasil daripada jualan tu, dia dapat benda tu dan dia makan, membesarkan anak-anak, adakah akan efek Ustaz kepada pembesaran anak kerana keuntungan yang menzalimi orang lain? Kalau ada unsur-unsur menzalimi, keberkatan tu hilang. Untuk anak-anak pun Allah tarik keberkatan. Tapi kalau katakan dia jual mengikut harga kebiasaan, untuk pelancong, itu biasa. Pergi mana-mana pun harga lebih kurang sama saja. Dan benda itu pula dipersetujui oleh pembeli. Pembeli pun tak kisah. Selalu yang pergi makan pun orang yang ada duit. Jadi tak ada masalah lah. Sebenarnya apabila kita pergi ke tempat pelancongan, khasnya tempat-tempat yang tinggi, khasnya di pulau-pulau, harga di situ baik apa saja dia akan meningkat naik kerana logistik untuk menyampaikan barang itu ke tempat itu, dia semuanya naik harga dan segala-galanya di situ memang harga dia tinggi. Dan maka berhati-hatilah. Kita sebagai manusia diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan yang mana baik, yang mana buruk. Jangan kita salahkan orang lain apabila kita telah masuk ke dalam satu permasalahan. Kalau tak pasti, jangan kita kongsi. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Kalau tak puas hati juga, kita PM tepi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.